Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina li futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وَإِذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita muka surat 7, pertaruhan bagi anak-anak. InsyaAllah kita nak sambung ni masih di atas maksud kitab dia tulis ni untuk menyebut beberapa perkara untuk dia nak nasihat sebagai perhatian, jagaan, tambih, tahzir, peringatan dengan apa hal yang ada kita sekarang, khasnya kita sebagai anak-anak nisbah dengan pengarang ni, anak cucu dia, untuk diperingatkan kita dengan ilmu yang ada pada dia, pengalaman yang ada pada dia, untuk kita nak lalui hidupan atas muka bumi ni sebagai orang beragama ni macam mana. Kata dia, anak-anak jangan lupa dan lalai daripada mengaji ilmu. Okey, biar sedap ayat dia kan. Jangan lupa dan lali daripada mengaji ilmu agama. Dan ilmu yang dia nak sebut jangan lalai dan lupa ni ngaji ilmu agama. Pasal ni lah ilmu yang pertama sekali yang banyak orang lalai, dan ramai orang dalam masyarakat kita ni duk merasakan mengaji ilmu agama ni lah ilmu yang dah cukup, memada dengan apa yang ada. Bahkan ada yang rasa macam tak perlu belajar dah, memada dengan Islam yang dapat daripada ayah bonda. Ramai macam tu. Satu bila sebut ngaji agama je macam tak peduli aja. Jadi nasihat dia jangan lupa dan lalai daripada mengaji agama kita. Dan ngaji agama mesti agama kita, itulah agama Islam. Agama lain tak payah. Tuan-tuan tak pandai perbandingan agama, bandingan Kristian dengan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Animisme, apa perbezaan mereka dengan kita. Tak tahu agama lain tu pun tak ada masalah mana. Tapi jangan tak tahu agama kita. Agama Islam khasnya atas akidah, apa yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Khasnya kalau sebut zaman kita sekarang ni, antara bencana yang besar, kita mendakwa ahli sunnah wal jamaah, kita pun tak faham apa dia ahli sunnah wal jamaah. Itu masalah dia. Banyak benda nak sebut tu kan, tapi nak sebut peringatan situlah. Kita sendiri tak faham apa dia dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Macam mana nak panggil ahli sunnah wal jamaah? Atas nama akidah ahli sunnah wal jamaah ni, apa dia yang dipanggil ahli sunnah wal jamaah tu? Di atas kita tak faham ni lah, kena kencing banyak ni. Kita istilahnya akan kena kencing tu, maksudnya kita berubah hati. Apa yang sepatutnya, ni kita mengaji ni betul dah, tak lari langsung daripada nama prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tapi mai tak faham ni, kita tinggal apa yang memang ni lah atas nama prinsip ahli sunnah wal jamaah. Pasal kita tak belajar ahli sunnah wal jamaah tu sendiri. Bahkan rasa macam ahli sunnah wal jamaah ni longgar, tak cukup. Jika masalah ahli sunnah wal jamaah ni tak cukup, kita yang tak cukup pergi belajar apa dia ajaran ahli sunnah wal jamaah tu. Itulah. Itu yang dia nasihat kat kita. Jangan lupa dan lali daripada mengaji ilmu agama kita. Antara yang kita nak mengaji ni, apa dia ilmu agama ni? Daripada usul agama dan furuknya. Jadi penjelasan bagi kata ilmu agama ni apa? Antaranya
sebahagian daripadanya, bahkan dia benda besar sekali. Apa dia? Itulah ilmu usul agama kita. Bila usul agama, bahasa Arabnya usuluddin. Dan murad usuluddin ni masyhur dalam kitab-kitab ulama. Maksud usuluddin adalah tauhid, akidah. Saya saja nak sebut itu pasal kalau kita tengok dalam skop lain, ada usuluddin dengan makna lain kan. Kalau kita pergi Mesir ngaji usuluddin, bukan ngaji tauhid, dasar dia kan. Ngaji usuluddin dalam pengajian Islam ni, pengajian usuluddin tafsir hadis, itu usuluddin. Kalau dalam kitab-kitab ulama sebut usuluddin, maksudnya akidah, tauhid, bukan tafsir dan hadis kan. Itu istilah lah sikit kan. Jadi antara kita nak mengaji usul agama ni, usuluddin, usul agama apa dia? Tauhid lah. Dan tauhid ni mesti dasar dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sekalipun syarahan dalam bab din mesti rujuk balik pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tu yang ramai orang tak erti tu. Saya kata tak erti macam mana? Maksudnya macam mana nak hubung kaitkan la ilaha illallah, yang kefahaman ada pada la ilaha illallah tu, dia menjadi dasar kepada seluruh bab din. Sama ada usuluddin atau furu'uddin, mesti dasar dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang nak cerita hakikat syariat, tarikat, makrifat sekalipun, mesti pada faham, rujuk balik pada faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kaitannya kalau sebut syariat, hakikat, tarikat, makrifat berpilah dengan bahasa gitu? Mesti ada jalan dia nak balik, dan mesti ada kaedah untuk synchronise-kan dia dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang tu mesti faham prinsip tu. Pasal semua agama kita muhkam dia, usul dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia punya sipil dia sangat senang. Satu, kalau saya sebut sekali lalu di atas kata ngaji ilmu usuluddin ni, ada orang bunyi nak ngaji ilmu usuluddin, khas nak sebut tanah elok. Usuluddin ni paling besar, sebut nanti hakikat makrifat lah. Ngaji hakikat makrifat sampai tak sembahyang fardu. Betul ke dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Mungkin satu sudut betul lah la ilaha illallah, dia faham hakikat dan makrifat kan? Tapi dia tak kenal siapa Muhammadur Rasulullah. Dia tak faham Muhammadur Rasulullah. Adakah dengan faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah zakat, tak payah mengaji, tak payah baca Quran, bahkan cukup dengan makrifat Tuhan, hakikat makrifat, hakikat makrifat, hakikat makrifat? Mana maunya gitu kan? Mana maunya gitu? Pasal apa? Tak betul dengan Muhammadur Rasulullah. Mesti ya. Jadi kalau dah betul pula perjalanan tauhid, betul arif semua orang Ta'ala, faham sungguh hakikat kehidupan ni, lepas tu buat macam mana? Takkan tinggal langsung kehidupan dunia, sedangkan kita duduk dunia. Itu yang ada sikit sebanyak dia sebut itu. Pasal apa? Kita pun dunia, kita pun makhluk, keliling kita semua makhluk. Memang nak faham la ilaha illallah, tapi kan Muhammadur Rasulullah tu pun makhluk juga. Tapi macam mana nak ada hubungan Rasulullah dengan apa yang dia bawa dengan kita, untuk ada hubungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya dengan dunia? Macam mana nak interaksi dengan dunia? Macam kadar mana nak ambil dengan dunia? Apa kaifiat nak ambil dunia? Tak betul kaifiat, tak betul dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak betul perjalanan tauhid kita. Usul tak betul, furu' tak betul. Auzubillah. Satu nak dapat dia tu ngaji fiqh, ada disiplin dia. Jadi sekali lalu saya nak sebut tu tak mana tak kata kena ngaji ilmu agama kita, besarnya usuluddin dan dia tauhid. Sebut je tauhid tu usuluddin, itu juga. Begitu juga furu'-nya furu'din Muhammadur Rasulullah. Dan nisbah furu' tak mana hukum hakam yang diajar oleh Nabi SAW. Atas nama usuluddin ni tauhid, tentulah furu' ni, kalau tauhid dengan fiqh, tauhid adalah usul, fiqh adalah furu'. Sebut pergi sekali lalu.
Jadi antara mengaji agama ni kena ngaji hak ni, kena faham betul-betul apa panggil usul dan furu'. Dan kalau furu' pun ada usul untuk kita nak faham macam mana kaedah-kaedah nak ambil furu'. Yang tu pun jarang orang nak sebut kan. Banyak orang nak sebut furu', khilaf. Memanglah khilaf, tapi apa usul nak ambil khilaf, apa usul nak bahas khilaf, yang tu yang tak dibelajar tu. Kalau kata ada istilah salaf khalaf macam tu sebut tu lah, tapi apa usul untuk faham salaf dan khalaf tu, apa usul dia, yang mesti usul dia balik kepada apa dia, muhkam daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk memahamkan yang mutasyabih sekali lalu dalam konteks macam tu. Jadi mestilah ngaji agama ni ngaji usul dia, furu' dia. Lagi, dah adalah bagai-bagai ilmu agama itu 5 bangsa. Di atas istilah usul dengan furu', mana dia usul furu' yang kita kena mengaji dengan rumusan ulama dah ajar kita. Dia kata ada 5 bangsa dengan 5 jenis, 5 kumpulan ilmu yang kita kena belajar dan kuasai dia, iaitu kata dia usuluddin dan fiqh dan tasawuf dan tafsir Quran dan hadis. Ni 5 benda. 5 benda apa? Usuluddin. Masuk usuluddin tauhid lah. Bagi faham tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bagi si faham tu dulu. Satu kita belajar tauhid sifat 20 tu, cuma dia yang tu 20 belakang nanti semua tu terhimpun dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita duk belajar sifat 20 tu, belajar ni usuluddin lah tu. Dan antaranya fiqh, atas kaedah mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mesti atas kaedah tu. Pasal apa? Pasal tu usuluddin dari sudut nak beramal macam mana, mesti ikut usul mazahib arba'ah ni. Kalau ada yang lain berempat, memang ada banyak sebenarnya ulama yang handal-handal ni, tapi yang boleh dipakai setakat ni, yang zaman ni 4 ni je. Dia takkan ada mazhab kelima dah. Nisbah zaman dah ni takkan ada mazhab yang kelima. Kalau ada yang mendakwa mereka ni mazhab kelima, jagalah kan? Hati-hatilah. Kalau nisbah dia kata ada ke mazhab kelima? Ada. Apa dia? Mazhab tak ada mazhab. Mazhab yang tak ada mazhab ni lah mazhab kelima. Adalah mazhab namanya, mazhab yang tak ada mazhab. Itu mazhab kelima. Mazhab kelima apa? Bermasalah. Pasal dia tak ada manhaj. Kalau kata ada khilaf-khilaf, memang kita bukan bodoh amat tak tahu khilaf kan. Tapi apa manhaj, apa usul yang kita nak ambil khilaf? Takkan tak ada disiplin langsung, takkan bila ada khilaf boleh ambil sewenang-wenangnya khilaf-khilaf. Mana ada. Kita nak makan pun ada keutamaan, nak makan nasi ke, makan mie ke, kuotiao, nak sup ke, goreng, nak kari ke, nak apa, kan makan pun ada usul, ada kawaid dia. Takkan nak belajar khilaf-khilaf ni tak ada usul. Acik khilaf je, khilaf lapang dada nanti Zat. Yang tu yang orang tak faham dalam sudut fiqh, usul dia di mana tu. Dan usul ni pun selalu puak-puak yang suruh kita berlapang dada ni, saya tak pernah mengajar, tak pernah dengar ada orang duk ajar usul-usul dalam masalah khilaf. Tak ada pun. Mereka itulah yang mempromosikan khilaf. Kita daripada tak faham khilaf pun faham khilaf. Benda yang tak pernah kita dengar khilaf pun pada dia ada khilaf lagi. Tu lawak tu kan. Benda yang tak ada khilaf dia kata ada khilaf. Nampak ini masalah. Apa dia tu panjang umur jumpa. Kita kan memang ada ke depan dia akan bicara situ insya-Allah. Jadi usul apa ilmu agama ni tauhid, fiqh, tasawuf. Lepas tu dah pandai dah usul ni, barulah pergi ngaji apa dia? Tafsir. Tu pun nak ngaji tafsir mesti dengan dah selesai tauhid, fiqh, tasawuf. Tiba-tiba je lapak mengaji tafsir. Tu masalah lah. Pasal tauhid, fiqh, tasawuf ni dia ilmu yang telah dibuat rumusan. Ilmu tafsir belum rumus lagi. Dia bahan mentah. Masuk rumus tu belum diselesaikan, bahan mentah itu belum diproses ia. Dengar elok saya sebut. Begitu juga selepas tafsir disebut hadis, sama juga hadis masih bahan mentah.
mesti kena proses. Yang itulah ayat yang kena hadap. Tak faham tanya, aduh, kena proses tu. Pasal ayat Quran memang ayat Quran, tak beriman dengan ayat Quran kufur. Tapi ayat Quran, nak faham ayat Quran, mesti ahli dia saja yang boleh faham Quran. Orang bukan ahli bukan layak untuk faham Quran. Tak kena gaya ambil faham directly. Yang itu yang kita dah lepas disebut jadi fahaman zahiriah, puak zahir. Faham Al-Quran hanya pakai terjemahan zahir ayat, walaupun dia retorik yang bunyi kita balik Quran sunnah, rupanya satu dia tengok terjemah semata-mata. Kalau tak ada terjemah dia pun bukan faham, pasal dia bukan kerti bahir dan kaedah-kaedah bahasa Arab. Satu. Yang kedua, dia tak selesaikan apa disiplin ilmu, antaranya bab nasih mansukh. Dua. Begitu juga tak selesaikan disiplin ilmu, kalau saya sekali kan apa, nasih mansukh. Lagi apa? Am khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, muhkam, mutasyabih. Ayat-ayat Quran dan hadis tu tak diselesaikan dia. Ada yang tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, ada yang tafsir hadis bil hadis, ada yang tafsir hadis bil Quran, ada tafsir Quran bil ijma', tafsir Quran bil qiyas. Hadis pun ada hadis tafsir dia bil ijma', ada tafsir hadis bil qiyas. Yang ni disiplin ni lah benda yang banyak orang tak tahu, tak belajar bab-bab ilmu khas bicara bab tu. Yang tu yang ramai pening bahasa mudah lagi tu. Pula tu benda tu punca dia pasal apa? Tak bagi orang ngaji tauhid, tak bagi orang ngaji fiqh, tak bagi ngaji tasawuf, bahkan momok kan ilmu ni. Momok, faham ke? Provokasikan ilmu ni. Ilmu ni kadang ulama kita baik ambil yang original Quran dan hadis. Kenapa? Cantik bunyi ayat tu. Cantik-cantik tapi dia beracun. Istilah ulama perkataan macam tu dalam masa yang sama dia momok kan ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ni balik pada Quran hadis. Yang ni dipanggil kalimatul haqq yuridu bihil batil. Kalimatul haqq yuradu bihal batil. Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau dia ialah perkataan yang betul, memang betul Quran hadis, tapi dikenaki dengan disebut Quran hadis tu batil. Batil siapa? Disebut Quran hadis bukan maksud sebenar Quran hadis, tapi terjemah Quran hadis. Sebut balik pada Quran hadis bukan maksud sebenar Quran hadis, tapi hanya tengok Quran hadis satu tu semata-mata tanpa menyelesaikan disiplin memahamkan Al-Quran hadis, nasih mansukh, am khas, mutlak, mujmal, mufassal, muhkam, mutasyabih. Begitu juga tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, hadis bil hadis, Quran hadis bil Quran, bil qiyas, bil ijma'. Tak dihuraikan perkara macam tu. Tentunya masalah. Itu masalah. Yang tu yang diistilahkan kalimatul haq yuradu bihal batil, dikenaki dengan kalimatul haq tu batil sebenarnya. Sebenarnya dia nak tolak ulama, nak tolak apa ulama-ulama yang pakar ni, dia nak pakai ikut kepala otak dia, cuma dia tak gamak kata gitu, nak bunyi hebat sikit, nampak retorik patriotik apa seumpama tu, nampak ittiba' sunnah, nampak orang ni yang inilah ahlul haq, inilah ahlus sunnah wal jamaah. Apa dia? Balik pada Quran dan hadis, balik pada usul. Siap dalil lagi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu duk kelahi satu perkara, baliklah pada Allah Taala dan Rasul. Apa balik Allah? Quran. Apa balik pada Rasul? Hadis. Jadi kita bukan balik pada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, bukan balik pada Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, bukan balik pada Syekh Junaid Baghdadi. Nak ikut Allah Rasul ke nak ikut imam mazhab? Nampak? Itu kata kalimatul haq yuradu bihal batil. Batil. Sebenarnya dia nak belakang ulama, seolah-olah dia kata apa? Ikut aku lagi pakar pada ulama, walaupun dia tak pernah mendapik dada gitu kan. Boleh faham tak sebab apa? Yang ni yang kata orang tua-tua luar kena cerdik lah sikit, dia mau cakap apa tu. Malahnya tak ramai orang cerdik. Ramai yang kena kencing dengan perkataan macam tu. Yang tu yang disedarkan balik oleh tertunggu para ulama kita, kebatilan yang ada pada perempuan ni dengan slogan yang dibawa dan apa ajaran yang diajar kat kita sebenarnya. Berhati-hatilah. Pula tu rujukan disebut nanti memang dia tak pakai Asy-Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kata dia ni ulama biasa je, bukan maksum. Kita tak menafikan pakarnya mereka ni, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, Syekh Junaid Baghdadi.
Dia mengakui intirah. Habis-habis dia sebut siapa? Albani. Lagi sebut Syed Sabiq, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sebut Ibnu Taimiyah, lagi sebut Saleh Utsaimin, bin Baz, ulama Saudi, kan kelakar tu kan. Dia kata Quran hadis, tapi ulama yang disebut itu. Sikitlah, sekali lalu jaga sikit, hati-hati tu yang disuruh kita berjaga, jaga elok. Nisbah ilmu jaga elok. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tu yang zaman lah ni kita boleh tengok dah berjaya dah puak-puak ni, orang kata apa, melonggarkan pegangan kita dengan agama macam mana. Pergi tengok ngaji dalam kitab, ngaji kitab dalam di masjid, banyaknya apa? Tafsir hadis. Tauhid sebulan sekali ya ni. Fiqh macam orang tak mau dengar je. Tasawuf lagi jauh. Tambah sebut tarikat, hakikat, makrifat, lagi ada yang mencemuh tu padahal ada disiplin ilmu dia, kena faham situ. Faham dia, usul dia tauhid lah. Faham tauhid, fahamlah hakikat. Apa bolehlah faham makrifat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa dia. Sikit itu, sekali lalu. Itu di masjid dia dah tak jadi sumber. Di sekolah pula, sistem sekolah pula dengan silibus dia, mainstream dia. Belajar agama walaupun nama sekolah agama macam sekolah kebangsaan biasa je. Bahkan orientasi dia semata-mata untuk pengetahuan dan peperiksaan. Bahkan berapa banyak sekolah-sekolah, khasnya sekolah-sekolah asrama penuh, yang sekolah walaupun kluster pula dah. Sekolah-sekolah yang daripada orang pelajar-pelajar yang terbaik, yang pencapaian 100% ni, mereka diorientasikan hanya untuk menjawab peperiksaan. Betul. Kalau nak ambil SPM 3/4 dah habis lah silibus. 3/5 tu masuk, 3/5 tu apa dia? Latih tubi untuk menjawab SPM daripada awal tahun. Budak asrama dia boleh kepung macam tu. Dia memang ada kaedah kepung belajar kan. Ada kan? Masa lalu macam tu kan. Ada kaedah kepung. Kepung je ni untuk yang study sendiri tu prep lah apa kan, tu kan. Tapi ada kaedah kepung. Buat macam ni habiskan silibus. Habis silibus. 3/4 tu ada yang sampai bulan 6, bulan 7 dah habis silibus. Memang bukan banyak anda pun. Budak-budak yang masuk asrama penuh pula budak-budak cerdik. Semua A level, bukan A level, triple A. Guru tak masuk kelas tak apa. Sebulan guru tak masuk kelas tak apa. Bagi buku, suruh baca muka surat ni, baca, fahamkan, buat muzakarah, bagi latihan, hantar buku. Nampak? Guru sekretar kan? Dia buku, bagi markah. Dia gaduh KPM markah lah pula ni sistem ni. Budak-budak cerdik lah tu. Hatta even matematik pun tak payah masuk kelas. Dia boleh mentor-menti bagi pelajar yang agak cerdik, yang pandai sikit. Awak tolong bimbing kawan-kawan dalam kelas macam ni. Kalau tak pandai, dia akan bagi sikit guideline ke pelajar dia. Budak yang cerdik sikit ni masuk, dia akan bagi bantuan. Dia akan bantu pelajar dia, kawan-kawan dia dalam kelas. Dia jadi cikgu, dia jadi mentor untuk kawan-kawan dia yang lain. Guru tak payah masuk kelas. Sebab budak-budak cerdik. Waktu kita 4 bulan 7 dah habis silibus. Waktu bulan 8 dah habis periksa apa? Ambil kata 5 nya. Pelajar siap-siap. Kata 5, relax. Tunggu untuk 100% keputusan peperiksaan. Dah hafal siap dah, insya bahasa Arab. Hafal mulut ni insya. Tajuk apa? Dauruz zakah misalnya. Saya cerita konteks Arab lah kan. Peranan zakat. Wa manafi'uha fiddin. Hafal. Ni 10 insya ni dalam kepala semua. Keluar je tajuk 5 minit dia jawab. Dalam kepala lah. Betul, sebab lalu macam tu. Saya budak-budak saya tak ajar insya dengan hafal. Ada. Saya ajar betul-betul, saya ajar insya. Macam ni, buat jumlah. Kau nak cerita apa? Saya ajar dia. Macam mana nak buat ayat? Ini uslub 1, ini uslub 2, ini jumlah fi'lah, ini jumlah ismiyah. Saya ajar satu-satu. Itu yang budak-budak. Tak tahulah kalau anak murid saya yang memang mengaji betul-betul tu, saya ajar tu, ustaz pun takut kan dia. Ustaz tak boleh buat macam tu. Dia boleh buat. Dia boleh betul dengan ustaz tu buat insya. Ustaz buat jumlah fi'lah tak betul. Dia boleh kritik macam tu kan. Apa cerita ni? Belajar lah, sebab belajar lah. Mereka tak orientasikan kepada apa yang sepatutnya belajar, bahkan untuk peperiksaan. Itu yang gagal tu. Masjid satu hal, surau satu hal, silibus satu hal. Itu yang
terpaksa kena backup satu lagi sistem. Nanti yang masih dikekalkan pengajian sistem pondok ni. Ada apa? Oh. Dia bunyi ke apa? Bunyi ke? Tu. Baik. Ada speaker tu, bintang-bintang. Cicak mampus ke apa? Tu wayar shot lah tu. Tu litar pintas lah tu. Ngaji pun ada litar pintas. Wayar pun ada litar pintas tu. Ya, wayar litar pintas jangan jumpa. Mengaji orang tak perasan ada litar pintas. Tak nak pergi ambil ulama' mazhab ni, bypass terus pergi jumpa Rasulullah, ambil Quran dan hadis. Padahal Quran, dia kata terjemah pun ada, akses pun banyak, senang kita nak faham Al-Quran dan hadis, bukan susah. Bagi baca kitab jawi ya. Senang, ada Quran kan senang kan, baca kitab jawi, faham tak faham? Dia boleh baca tapi dia tak faham, dia kata senang. Quran senang, Quran dengan ni mana senang lagi? Takkan bahasa ibunda pun susah. Pada dia Quran senang lagi, hadis senang lagi, bahasa ibunda pula susah. Oh, bahasa ibunda kau bahasa Arab lah. Sikit lah situ kan. Orang macam tu saya pernah jumpa juga, pernah kelahi juga. Saya ni jenis-jenis macam tu, kalau saya jumpa berdepan, kalau yang mana ni kelahi sampai dia tak boleh jawab, muka merah padam, sampai dia tak boleh cakap apa. Nak cakap tak boleh lah. Ambil-ambil tak apalah, ustaz ada pandangan ustaz, saya ada pandangan saya. Dia sampai macam tu. Ada pun beberapa ilmu Arabiah daripada nahu, saraf, ma'ani, bayan, badi' dan lain-lainnya. Apa benda tu? Ngajilah nanti insya-Allah. Maka adalah sekaliannya daripada wasail. Dia adalah wasail. Wasail tu jamak, plural daripada singular dia wasilah kan, wasilah. Apa makna wasilah ni? Dia perantara, dia jalan, dia lorong, pemudah cara, alat, perkakas, dia tools, bahasa mudah itu. Dia perkakas alat untuk fahamkan bahasa Arab, faham dengan Quran, faham hadis. Dia ada usul yang apa dia tu? Nahu, saraf tu tata bahasanya. Ma'ani, bayan, badi' itu ilmu sastranya. Lagi Allahumma salli alaihi wasallam. Apa nak sebut? Usul fiqh, usul tafsir, mustalah hadisnya. Tu ilmu mustalahatnya. Maksudnya ilmu alatnya. Qawaid nak faham, fiqh ada usul fiqh. Tauhid ada mantik untuk disiplin berfikir. Ilmu qiyas, bahasa mudah dia. Allah. Tafsir ada usul tafsir. Itu pun nisbah nak ambil faham, belum tajwid apa tu, satu suku qiraat tu satu suku ilmu kan. Allah. Fiqh ada usul fiqh. Masing-masing ada usul-usul dia. Hadis ada mustalah hadis, tafsir ada usul tafsir, fiqh ada usul fiqh. Dah ada fiqh, nak ingat pula ada qawaid fiqh. Macam-macam benda kena belajar. Ni semua ni ilmu wasail, dia wasilah. Dan semua belajar tu supaya kita ada disiplin. Itu je. Supaya berdisiplin. Kita tak ambil sewenang-wenangnya. Satu, gagal besar orang yang hanya ambil faham Quran hadis dengan terjemah. Bahkan kalau pekah je pun hanya ambil dengan terjemah, tak kena gaya, salah. Pasal wasail dia, wasilah tak ada, alat tak ada. Tambah tak ada, orang kata apa, tak ada experience langsung belajar dengan pekah. Walaupun alat ada tapi tak ada experience, gagal. Pasal ilmu fiqh dia satu ilmu yang memang kena belajar separately, kena belajar fiqh. Dah belajar wasail ni, ilmu alat dan perkakas ni, dah belajar dia satu hal, taklah bermakna boleh semua ilmu, belum tentu. Pasal dah ada wasilah, dia memudahkan untuk faham tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis. Tapi tauhid kena mengaji, fiqh kena mengaji, tasawuf kena mengaji, tafsir kena mengaji, hadis pun kena mengaji. Dalam masa yang sama alat pun kena mengaji. Jadi tak ada ilmu yang dengan kita ada alat kita boleh menguasai semua. Mana ada? Buat misal contoh, kita mengaji, belajar ilmu tajwid, belajar tajwid macam ni, hukum nun mati, panjang pendek, gini. Hukum makhraj huruf, belajar. Lepas tu cuba baca Quran tengok.
dengan hanya belajar macam tu, alat dah ada, cuba baca. Nak dengar? Agak-agak kolam boleh sukses. Maksimum apa? Maksimum performance macam tu. Boleh. Silap panjang pendek pun belum betul. Walaupun dia boleh kenal lah mat macam ni. Kalau tak pernah ada experience lalu, ada guru yang membetulkan semua bacaan dia, dengung panjang pendek, harakat apa-apa, tanpa bimbingan sempurna, walaupun ilmu penuh dia ada, ilmu alat tu, wasilah ni, ilmu tajwid tu, saya berbahasa mudah tu, semua makhraj huruf, sifat huruf, hafal ni, tapi tak ada experience belajar berguru macam mana baca Quran. Baca habis semua langgar. Semua dia langgar. Makhraj huruf dia langgar, sifat huruf dia langgar, panjang pendek, dengung tak dengung. Tera yang kita duk ni pun duk sehari-hari duk ajar pun duk langgar macam-macam. Ini masalah dia. Saya nak bagi bandingan alat, walaupun dah ada alat belum tentu boleh explore kan. Apa dia tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir hadis, belum, alat belum selesai. Mesti hadis kena ngaji hadis, kena belajar dengan pakar hadis macam mana dengan alat yang dah ada untuk memaham hadis. Mesti ada disiplin masing-masing. Ilmu alat ada disiplin dia, ilmu yang memang kita nak bagi dapat. Tauhid ada disiplin dia, fiqh ada disiplin dia, tasawuf ada disiplin dia, tafsir ada disiplin dia, hadis ada disiplin dia. Kita mengaji dengan berdisiplin, insya-Allah ada disiplin, tak jadi masalah kita belajar. Barulah duduk atas landasan betul. Ni yang kata di nasihat kita, belajarlah ilmu agama. Jadi ilmu agama ni khasnya ilmu din tu, tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis. Yang lain-lain ni, yang ni dipanggil ilmu Arabiyah, ilmu yang nisbah pada bahasa Arab. Nahu, sorof, mani, bayan, badik, disebut mudah gitu je lah kan, sebut semua. Ada yang senarai sampai 30, ada yang 40, ada yang umum sebut 12, macam-macam hal tu. Allahumma salli wa sallim ala. Nak sebut apa? Apa yang dipanggil ilmu agama, yang di mana yang dipanggil ilmu Arab, yang ilmu Arab ni wasilah, dia wasail untuk memahamkan din, nak memahamkan agama. Lalu disebut. Apa dia ni? Yang ni sekolah kebangsaan memang tak jumpa lah. Saya ada kawan, kenalan lah, kawan jugalah, dah kawan kan. Kenalan nak pergi Mesir, lepas stam cemerlang kan, straight A semua A. Saya tanya ke dia, apa beza nahu sorof? nak pergi Mesir ni, stam ni, apa beza nahu sorof? Terkebil-kebil dia nak cerita nahu sorof. Apa beza, tak mana? Di mana skop nahu, di mana skop sorof? Bukan senang tuan-tuan nak faham tu. Kalau dalam tafsir tu, di mana kamu pakai nahu sorof tu? Di mana nahu sorof yang kamu pakai tu, kat mana? Dia asing nahu sorof, tafsir dia macam tak pakai nahu sorof tu. Hadis pun dia tak pakai nahu sorof tu. Tambah cerita balaghah pula. Bayan, mani, badik. Apa beza tiga-tiga ni? Semua dalam ilmu balaghah. Bayan, mani, badik. Apa dia ilmu bayan? Apa dia ilmu mani? Apa dia ilmu badik? Sebut. Tu cemerlang stam tu, straight A, semua A. Tuan-tuan tu dia kata apa? Ustaz, saya hafal aja. Saya agak lah. Saya hafal aja. Dah diorientasikan untuk jawab Isa. Soalan macam ni jawab macam ni, soalan macam ni jawab macam ni, soalan macam ni jawab macam ni, soalan macam ni jawab macam ni. Betul? Bisa lalu. Soalan macam ni jawab macam ni, soalan macam ni jawab macam ni. Memang boleh jawab. Dia ajar format jawab soalan ni je. Skema macam ni. Kementerian nak jawapan macam ni, mesti betul kata dia, jamin. Dia jamin. Boleh jamin dapat 100%. Tapi apa dia? Gagal. Itu budak cemerlang stam tu. Jadi maksudnya apa? Dia orientasikan hanya untuk, dia bukan belajar sebenarnya, dia sijil. Lebih pada orientasi pada sijil. Pasal kefahaman tak ada. Kalau kami ngaji di pondok tak ada. Bukan memang tak ada sijil pun, memang tak orientasi untuk sijil pun. Ngaji untuk faham. Ngaji dengan tu ada bimbingan. Ngaji pula dengan experiential learning. Tak ada fokus untuk jawab soalan perisa. Hatta tak bersedia pun untuk soalan muka nakir, marabuka wa manabiyuka, hafal siap-siap.
Tak ada, bukan macam tu. Dia ajar semua tu macam mana nak kita hadap betul-betul, hadam dengan dia, macam mana nak pakai nahwu, sorof, tafsir, hadis, tu tauhid, fiqh, tasawuf, macam mana nak bawa sebagai muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, salihin, zakirin, apa semua tu, akilin, arifin tu. Dia ajar macam tu. Jauh beza cara pendidikan, matlamat, kaifiat belajar, experiential learning kita, pengalaman kita melalui proses belajar dengan berguru di pondok, di sekolah lain. Sistem tu lain. Jadi sistem yang orientikkan kepada peperiksaan lain, sistem yang memang tak ada pandang langsung peperiksaan, bahkan peperiksaan dia ialah sejauh mana dalam hidup ni kamu boleh loloskan diri kamu daripada nafsu dan syaitan. Kenalkan pula nafsu syaitan. Silibus yang memang tak ada dalam sekolah kebangsaan bab nafsu syaitan, tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Tak jadi pergi buka. Lah ni pula telah disekat pula apa silibus berkaitan dengan jihad, perang, apa tak ada. Pasal tak nak bagi orang Islam agresif belajar ni buat jihad. Dia sampai bodohkan langsung orang Islam tentang jihad. Bahkan sampai ada pensyarah universiti pun ada kata jihad ni, hukum jihad dah tak relevan, hukum kafir harbi dah tak relevan pada zaman lah ni. Tu pensyarah universiti tu, pensyarah UIM tu. Siapa dia pergi tengok. Nak tahu nama PM tepi. Saja sebut gitu kan. Boleh sebut? Ada. Saya bukan mereka benda tu. Ada. Baik, maka adalah sekaliannya daripada wasail ni apa? Kalau nahwu, sorof, bayan, ma'ani, badai apa? Iaitu tangga-tangga yang menyampaikan kepada faham maksud bagi ilmu-ilmu agama itu. Dia tangga, alat. Bahasa orang putih, dia tools, dia alat. Sekali lagi saya sebut, alat pun dah sempurna belum tentu boleh buat kerja, belum. Kita dah dikenalkan apa ni, spana ni apa alat ni, apa dia, 3 kotak kan. Penuh alat. Tak pernah ada pengalaman repair kereta tak boleh buat kerja. Nak buat turun gearbox pun tak boleh. Bofi bahasa gitu. Nak cari radiator pun tak kenal. Radiator mana? Pada depan mata dia radiator ni macam mana? Pada radiator depan mata tak nampak. Itu yang mustahil Allah Ta'ala bertempat. Mana dalil? Ditanya dalil. Mana dalil Allah Ta'ala tak bertempat? Dia macam radiator depan mata tu. Mana radiator? Mana dalil radiator? Dia minta dalil radiator depan mata dia. Tak faham sudah saya buat misal tu. Ada orang macam tu. Dalil depan mata dia. Dia hafal dalil tu. Dalil dia yang dia sebut yang tu dalil Allah Ta'ala bertempat. Itulah dalil Allah Ta'ala tak bertempat. Panjang tu saya sebut tu kan. Saya nak sebut kata kalau ada alat sekalipun tak pernah lalu, tu yang merapu tu. Siapa? Dia tak pernah ada pengalaman. Nak cari radiator tak kenal, distributor pun tak tahu. Tengok puli-puli, orang kata puli aircon, puli poda. Bunyi macam Tamil aja. Saya main bahasa sikit je. Ya Allah. Ni masalah kita belajar ni. Saya pun memang ada juga pernah pergi ziarah pondok-pondok lain kan. Pondok-pondok yang bunyi cerita ilmu alat dia kuat macam ni, pergilah mengaji. Bukan mengaji, pergi ziarah. Ada kan duduk semalam, 2 malam, belah-belah petani apa. Tempat-tempat pondok-pondok yang istilahnya mengaji ilmu alat memang ada pun. Untuk babanya, untuk gurunya pun memang ada yang handai-handai lagi sampai lah ni. Gila tengok. Tapi bila tengok dia ni walaupun ilmu alat pandai, tapi pekah tak pernah mengaji. Dia baca, kelang kabut baca pekah. Faham pekah dia tu. Pasal dia tak pernah lalu pekah. Dia nak faham pekah walaupun alat dah ada susah. Bahkan ada hukum tunggang langgang pekah dia. Pasal dia tak pernah ada experience lalu pekah. Walaupun alat dah ada, nahwu sorof ada, tapi tunggang langgang pekah dia. Pasal dia tak pernah lalu, apatah lagi hafal, apatah lagi simpan dalam kepala dia. Ni hukum pekah. Dia tak ada pernah ada experience belajar fiqh. Walaupun alat ada, tunggang langgang pekah dia. Ni lah saya sebut. Itu pekah, belum tafsir, belum tauhid, belum apa-apa ilmu makrifat arif apa, belum lagi. Baru simple ya pekah ya.
Bayang tengok orang tak pernah ada experience langsung, belajar ilmu alat pun tak ada. Macam mana kayu ukur ni nak ukur semua tu, ada mi'yar syar'i, ada keupayaan untuk boleh ada kebolehan timbang kan, menimbang hukum syarak mana dia tepat tak tepat dengan hukum syarak tu. Ngajilah ilmu agama tadi. Dan tempat mengaji ni tak adalah tempat yang terbaik zaman lah ni, melainkan nak cerita apa lah, memang saya tak ada ayat nak sebut lain pondok lah. Pasal sekolah kebangsaan, saya lalulah sekolah kebangsaan. Nak style diploma dengan diploma tu, format dia orang kata sama lah, ambil diploma, ambil ijazah, BA, MA sama je, cuma dia tu skop yang kita nak kaji tu. Kefiat belajar dia punya macam tu lah, form apa nak sebut kefiat lah bahasa dia kan, kefiat metodologi pembelajaran dia, formatting dia sama lebih kurang. Pensyarah masuk berapa bagi slide, tekan berapa sampai apa buat assignment itu bentang. Macam tu lah. Kadang-kadang bukan berapa tak ada, bagi kumpulan, bagi tajuk, pilih seorang dalam hampa punya kalangan ni bincang, bentang saya nak dengar. Itu lah macam ya dengar saya sebut betul ke macam tu, betul duk mesti macam tu macam tu banyaknya belajar itu. Yang mungkin ada detail sikit, ilmu-ilmu yang khas yang memang tak boleh bagi pelajar bentang, yang tu memang bersyarah bagi sebiji-sebiji. Mungkin ada ilmu yang disiplin dia ketat, yang ni kau mesti ambil macam ni, guru bukan budak explore kan, pasal dia mesti guru yang asuh. Kita kalau ikut Islam tu lah, pergi tu guru yang asuh satu-satu, bukan budak explore. Bukan nak explore apa pun tak ada lagi, nak explore apa. Orang boleh explore ni orang dah ada, orang boleh ni tak ada apa, tiba-tiba buat kajian zakat, dia pun tak tahu disiplin zakat apa dia usul tu dia tak tahu. Macam mana dia nak buat kajian? Kajian 4 mazhab. Andai tanya Arab pun tak reti, sebut Wahbah Zuhaili, wow andai. Tak apalah Wahbah Zuhaili, ni berbandingan 4 mazhab, bab istihalah macam ni. Andai 4 mazhab. Arab pandai? Saya tak pandai Arab. Tak pandai Arab macam mana faham Zuhaili? Ada terjemah? Padahal tengok kau sewil, kau tengok terjemah, kau bukan faham, kau tak ada usul nak faham, kau orang add tools pun tak ada, tambah kau experiential learning tak ada. Kau belajar dengan siapa? Belajar istilah, kena banyak membaca. Disuruh kita pula membaca. Ni terbaca punya orang. Saya nak guna bahasa baca tu. Dia bukan membaca, dia berguru ni. Berguru walaupun kita tak baca, dengan berguru tu kita pandai. Berapa ramai orang berguru dengan sebab dia berguru dia pandai. Berapa ramai orang dia membaca walaupun dia cerdik, yang itulah jahanam diri dia rosakkan diri dia sendiri. Ya. Jadi kalau belajar ilmu-ilmu alat macam ni, tools macam ni, nahwu sarah ni, yang ni dia bukan maksud. Dia adalah alat untuk menyampaikan maksud ilmu agama. Bahkan ilmu agama tu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, dia kena mengaji suku. Tu bayang tau, berapa tahun nak kena mengaji. Tu yang mengaji makan masa. Tapi kalau nak mengaji pendek yang memang nak pergi selesai, yang dah disebut rumusan dia oleh ulama, tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi ilmu tu lah ni orang banyak pandang lekeh. Ngaji apa? Fiqh, ngaji apa? Tasawuf, ngaji apa? Dipandang lekeh. Macam mana? Fiqh. Sikit fiqh. Sebutlah Quran hadis. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Mana dalil? Kita bagi dalil depan mata, dia tak nampak. Tu kata, dia tak pandai istidlal. Dia bukan ahli istidlal pun. Apatah lagi ahli istimbaq. Maka masuklah di dalam kaedah-kaedah bagi ilmu usul fiqh. Jadi bila ilmu nahwu, sarah, bayan, mani, badek ni dia jadi alat perkakas, wasilah untuk faham tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis. Dia termasuk dalam kaedah usul fiqh. Kata apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa dia?
barang yang tidak sempurna perkara yang wajib melainkan dengannya, dengan barang tu. Satu barang tu perkara, faham ni? Ilmu, ada satu ilmu, kalau kita bicara situlah masuk barang di sini, ilmu yang tidak sempurna lah perkara yang wajib. Wajib tu apa? Tak boleh faham tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis melainkan dengan kena tahu ilmu ni. Oleh kerana nak fahamkan tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis, kena tahu nahwu, saraf, bayan, ma'ni, badi' tu, dengan apa istilah disebut tadi tu, maka yang ni pun kata dia menjadi wajib juga, melainkan dengannya maka iaitu wajib juga, dia pun wajib juga. Jadi makin besarlah skop ilmu yang kena belajar. Macam mana pun, kalau tak pergi belajar untuk kita sendiri, kalau tak mengajar, apa dia? Mesti tauhid, fiqh, tasawuf yang inilah didahulukan, sekalipun tak pandai, tak lalu tafsir, tak lalu hadis, tak lalu ilmu-ilmu alat tu, dan memang bukan senang nak menguasai dia pun sebenarnya. Kuasailah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, kena kuasai dia, pasal yang tu dah siap. Cuma orang kata untuk mantap dan mengukuhkan tauhid, fiqh, tasawuf, baru pergi ngaji tafsir, hadis, tu pun nak faham mantap macam mana. Tak boleh mantap dan pastinya berterabur kalau tak faham nahwu, saraf, bayan, ma'ni, badi'. Faham display dia. Satu saya ngaji tutup guru lah, ada orang duk kelahi lah tafsir ke fiqh ke. Kita terusan ngaji tafsir, fiqh, hadis yang dia duk kelahi tu, kita kelahi alat dia. Tanya ni, kita nahwu ngaji apa? Saya tak nak ngaji kitab-kitab, saya ngaji qawaid. Wow. Memang banyak orang ngaji tu. Saya belajar qawaid. Yalah, memanglah ngaji qawaid. Nahwu kitab apa? Jurmiyah pernah dengar? Waktu kitab tinggi tu saya tak pernah belajar, kata dia. Ya Allah. Kita tanya gini, isim mufrad, apa beza isim mufrad dalam bab i'rab? Mufrad dalam bab mubtada khabar, mufrad dalam bab la nafi lil jinsi, mufrad dalam bab munada, mufrad dalam bab lughah, semua mufrad. Apa beza setiap satu bab? Saya nak dengar. Tanya ilmu alat kat dia, alatnya. Saya cerita mufrad. Bab alamat i'rab, apa makna mufrad? Bab mubtada khabar, yang ni khabar mufrad. Apa khabar mufrad? Bab la nafiyah lil jinsi, la maka menafikan isim nakirah. Apa maksud isim mufrad? Kalimah isim mufrad, mufrad di situ apa dia? Melengung. Melengung. Setiap huruf jar mesti ada tempat takluk. Mana takluk huruf jar ni? Mana tempat huruf jar boleh takluk? Tanya sempoi ilmu alat lah. Tak boleh pergi. Kalau gitu saya nak tanya ilmu tafsir lah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan nak tegang terjemah. Bismillah tu huruf jar, mesti ada tempat takluk. Takluk mana bismillah? Kalau dia boleh sebut, tanya pula apa kaedah nak dapat takluk tu? Saya mengaji satu-satu. Mengajar saya tak sebut kan, apa muntah hijau ya dengar. Orang yang memang kena mengaji, memang kena mengaji duduk situ, memang kena mengaji. Kalau hadap macam mana? Best tak kira, best faham. Dah dia nak faham bahagia hadis, tanya alat dulu, boleh ke dia proses? Dia nak dalil baik, dalil Al-Quran bahasa Arab, aku try tengok dalil hang nak bagi alat nak hang faham dalil tu macam mana. Yang tu lah saya ngaji pun tunggu memang ajar lagi. Dia belajar hadis sahih tak sahih. Baik, saya tanya mustalah hadis sikit. Mu'an'anun, mu'an'an, ada hadis nama mu'an'an, ada hadis nama mu'nan. Sahih apa tak tanya. Hang tu dia biasa dengar. Ada hadis nama mu'an'an, ada hadis nama mu'nan. Apa beza mu'an'an dengan mu'nan? Sebut.
tak belajar tak letih. Jawab, dia duduk dengan sahih tu pun bangga tak kira lah. Ni hadis sahih, ni hadis tak sahih, ni hadis hasan, yang ni hadis tak sahih, ni la aslah lah. Wah, tanya hak ni tak kerti. Tak faham dia. Kalau ada hadis masyhur, hadis aziz, hadis mutawatir, ni khabar ahad, apa beza? Tak dengar. Kalau hang nak bicara usul, mesti hang boleh sebut spontan aja tu. Nak jadi musahadisin dia, usul takkan tak kerti. Sebut hadis ahad apa dia? Aziz. Ada hafal syair-syair mana tak? Tak ambil takrif ni kitab mana? Ulama mana bagi takrif? Mengikut kawaid siapa? Muhaddisin tabaqat siapa ni yang bagi takrif macam ni, mustalahat macam ni? Tenang gitu. Kitab apa hang pakai? Muhaddisin kawaid mana? Pakistani ke, Hindi ke, Malaysia ke, Misri ke, Jordani, Urduni ke, Suri punya? Melabah jawab tu. Saja saya sebut itu. Oh siapa? Ni alat. Orang zaman ni apa pun tak ada. Oh faham mazhab. Komen pun macam ahli-ahli pakar apa perbandingan mazhab. Apa pi bahasa itu. Jadi nak kata apa? Tu yang dia suruh mengajilah ilmu agama besar apa? Tauhid, fiqh, tasawuf. Tambah orang awam. Tiang masalah kita ni, orang awam dah dipanggil untuk pergi belajar tafsir dan hadis. Belajar Bukhari, belajar Muslim, Abi Daud, Tirmizi, belajar tafsir Ibnu Katsir, belajar tafsir Tabari, belajar bedah kitab Ihya Ulumuddin, bedah kitab Minhajul Talibin, bedah kitab. Oi, dengar hebatnya bedah kitab. Apa? Bedah kitab apa? Semua ucap la ilaha illallah makna apa? Saya tanya makna, orang tanya makna apa? Istighna iftiqar, cerita sikit istighna iftiqar. Tak pernah ngaji tauhid. Astagfirullah. Ni masalah kita ni. Zaman ni orang apa, dia ada istilah, ada orang nak mengaji tapi dia tak tahu nak mengaji apa, disiplin macam mana nak mengaji. Itu yang Allah Tok Guru ni dia nasihat kita, pergi ngaji ilmu agama, bagi betul disiplin mengaji, bagi betul. Dan saya ngaji pun Tok Guru ajar macam ni, apa dia? Jangan jadi kera tangkap belalang. Tu bahasa Tok Guru. Jangan jadi kera pergi jumpa buah labu. Ada kawan-kawan saya duduk tanam labu sini, kera ambil labu. Labu dia kalau nak kokak kot getah apa kan. Labu tu lah labu. Labu kuning tu panggil labu apa? Labu kan? Bukan labu air. Labu kuning tu. Monjek kalau jumpa macam mana? Dia ambil ni, kepit. Bukan makan pun. Dia tak kerti nak buat apa. Ambil bunyi mercun, pam, tahu satu tak lekat. Sikitlah usul-usul gitu. Allah. Jadi nasihat besar dia suruh mengaji. Anak-anak yang dikasihi sekalian, adalah ilmu usuluddin itu ialah terlebih tinggi mulianya. Jadi jangan pergi ngaji tafsir dulu. Bukan salah, tak kena cara. Ngaji apa? Usuluddin dulu. Sampai sebut macam mana? Kan dia usul, furuk tak selesai kalau usul tak selesai. Bahkan dengan pergi ngaji hak furuk tu, ngaji tafsir. Saya kata furuk tu pasal usul tak selesai. Saya sebut nak banding dengan tauhid dengan tafsir ni, pergi ngaji. Kalau ngaji tafsir pun ikut tertib surah Baqarah apa-apa. Bila nak jumpa cerita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illallah, bila nak jumpa huraian tu. Kita mengaji tauhid, ngaji la ilaha illallah saja berapa tahun tu. Rasulullah pun ajar la ilaha illallah sebelum solat tu 13 tahun. La ilaha illallah saja untuk ajar usuluddin tu. Ni tak ada usuluddin apa-apa, tafsir. Tu yang mudahan orang Ta'ala mudah kita orang faham ngerti elok. Disiplin tu nak sebut mana lebih besar prioriti dia untuk kita pergi belajar. Jadi khas dia nak sebut umum usuluddin lah. InsyaAllah situ dulu. Ada soalan? Di sini tafsir
Mana? Tadi kata tu daripada usuluddin dan furu'nya. Kepada tafsir dengan Quran. Kalau dengan contoh dia bagi itu, tafsir dan Quran pun tak bagi furuk, usul juga tu. Furuk dengan faham dia istilah disebut ni, nahu soroh tu furuk. Kalau dengan konteks itulah yang faham tu, ilmu din usul, ilmu Arabiah furuk. Kalau sebut misal macam tu lah. Macam mana pun nak banding fiqh tauhid, siapa usul siapa furuk. Maksudnya tengok angle mana. Kalau tengok dari sudut mana lebih besar, tauhid, fiqh, tasawuf, usul, tafsir dengan hadis furuk. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Tengok angle mana. Tapi kalau tengok angle tauhid dengan fiqh, mana usul? Tauhid, usul, fiqh adalah furuk. Bukan maksudnya furuk tak selesai tauhid tak menjadi fiqh, bukan macam tu. Saya nak sebut skop mana nak bicara. Itulah. Kalau nisbah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, yang ni usul. Nahu, saraf, bayan, ma'ani, badai, ini furuk. Pasal dia nak kamilah macam mana pun di atas kawaid mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tak ada furuk tadi, tak ada ilmu Arab tu, tak boleh faham usul tu, jadi wajib juga. Jadi tak ada furuk, semua usul. Boleh faham? Boleh. Jadi kena tengok dalam konteks mana lah. Kalau nak kata furuk tu adalah tafsir dengan hadis, iktibar besar dan pentingnya fiqh, tasawuf, tauhid, fiqh, tasawuf, maka tafsir dan hadis adalah furuk. Satu orang dulu kadang tak belajar tafsir pun, tapi akidah betul, amalan betul, tasawuf betul. Dia faham apa dia ikhlas tak ikhlas tu, faham macam mana nak hidupkan hati. Dalam konteks itu memang tafsir dan hadis adalah furuk, tauhid, fiqh, tasawuf adalah usul. Ya. Satu tengok angle bahasa dia, nak bahasakan furuk usul tu tengok angle dia. Tengok angle dia. Lain? Ya. Ada furuk. Ya. Dalam tauhid sendiri pun ada usul, dalam tauhid sendiri pun ada furuk dia. Itu yang kata bahasa. Tengok sudut mana yang Tentang usul dengan furuk tu, dia nak tengok dalam tauhid tu sendiri mana usul dan furuk, mana yang tak ada khilaf itu adalah usul, mana yang ada khilaf dia akan jadi furuk lah. Maksud furuk pun furuk tahu mana, furuk nak ambil mana satu kawaid yang nak selesaikan. Tapi dia usul kata dia mesti selesai, dah ada tertib dia, dah ada disiplin dia ada usul lah situ. Tapi dari segi nak ambil, kalau katalah ada 2 kaul 3 kaul misalnya, semua kaul tu betul, kalau ada pendapat yang memang betul, nak ambil itu adalah furuk, nak ambil itu adalah furuk. Tapi disiplin nak faham mana yang betul, dia ada usul nak bagi syarah mana yang betul. Kalau memang ni betul, ni betul, ni betul, ada usul nak ambil itu, apa yang betul-betul tu, yang tu adalah furuk. Angle tu, dalam tauhid ada usul, ada furuk. Yang tu pun kadang payah pun nak beza pun, mana usul mana furuk. Ada orang tak kerti langsung, yang usul dia kata furuk, yang furuk dia kata usul. Kira dulu itu. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك